mengganggu siaran ini. From the Prime Minister to show that we are independent. Tetapi sudah pasti dengan nama-nama yang di dalam blog ini, maka persepsi itu muncul. Sebab tu saya faham kita kena berhati-hati dan sebagainya, apa kenyataan kita akan diperhatikan dan sebagainya. Bagaimana kita nak berhati-hati dengan keadaan sekarang ni, Tuan Sri? Pertamanya kita kena pastikan yang kolaborasi kita dengan semua negara adalah konsisten, ya. That's why kita ada EU dengan apa saya sebut tadi, ya. Kalau kita dah move towards China, katakan, yang ada yang mengatakan kita pivoting towards China, tapi kenapa tiba-tiba kabinet setuju untuk berunding dengan EU masa FTA? Kenapa kita masih lagi dengan CPTPP? Kenapa kita masih lagi dengan IPEF? Kita tak ada keluar daripada mana-mana grouping. In fact, we are increasing it. Dan pada masa sama, poin kedua ialah BRICS ini bukan semuanya negara yang against US. Yang join BRICS adalah contohnya UAE. Thailand baru-baru ini pun kata nak join BRICS. Banyak lagi negara, South Africa, India juga. India pun dalam BRICS juga. Kita kena lihat sebagai negara yang independent, and then ASEAN sebagai blok yang believe in ASEAN centrality. Amat penting kita terus engage semua pihak. Pada masa yang sama, Yang Muhammad Perdana Menteri selalu menekankan Malaysia adalah sebuah negara yang neutral, sebuah negara yang mempunyai pendiriannya sendiri, dan kita punya dasar adalah dasar yang memastikan we protect our rights lah. At the end of the day, kita kena protect juga ekonomi Malaysia juga. Tentu sih mungkin saya cuba nak simplify, tapi mungkin agak janggal. Sebagai contoh, kita sering kita zahirkan pendirian Malaysia, dasar luar kita adalah kita open dan kita tidak berpihak pada mana-mana. Mungkin ada setengah kes yang isolated lah, sebagai contoh Israel dan Gaza sebagai contoh. Tetapi bila kita bercakap, contohnya kita nak negosiate dengan EU, kita ada APEC dan sebagainya, adakah penerimaan negara luar tu sama dengan, sebab kita rasa kita bebas, tapi adakah mereka rasa kita ni bebas? Ya, kalau tidak, kenapa mereka nak berunding dengan kita? Ya, kalau betul katakan IPEF ataupun CPTP ataupun RCEP, ya, RCEP pun ada juga. Dalam RCEP tu ada China, ada Korea Selatan, ada Jepun. Kalau betul, kenapa kita masih lagi dalam semua blok ini? Ya, jadi kita menunjukkan kita neutral. Dia lain kalau tiba-tiba kita masuk BRICS, kita keluar yang lain. Tapi kita teruskan. In fact, kita meneruskan lagi rundingan-rundingan FTA kita. Pada akhir tahun ini kita insyaAllah bersama-sama dengan UAE, United Arab Emirates, kita akan memuktamadkan FTA kita, perjanjian perdagangan bebas kita dengan UAE. Kita dah bermula semula perundingan kita dengan Korea Selatan, ya. Dan insyaAllah pada tahun depan akan selesai. Kita ada lagi satu rundingan dengan 2-3 negara Eropah yang bukan dalam EU. InsyaAllah kita akan juga mengutamatkan FTA kita dengan negara tersebut. Pada akhir bulan ini United Kingdom akan join kita. Kita member RCPTP, kita menerima mereka, kita buat ratifikasi supaya United Kingdom pun join CPTPP. Kita support. Jadi kenapa itu semua tak di-highlight? Kenapa itu semua tak diberi penekanan? Tapi kenapa kena memberi fokus hanya kepada BRICS? Ya, jadi kita kena lihat seluruh the whole ecosystem lah dalam ekosistem perdagangan ini. Dan juga dari segi blok-blok ekonomi. Datuk Sri, saya tertarik juga bila Datuk Sri dah katanya boleh di antara Malaysia dan juga EU. Mungkin Datuk Sri boleh elaborate sedikit tak? Sekarang ini di peringkat mana? Baru peringkat di mana Jemaah Menteri meluluskan supaya kita mulakan rundingan semula. Rundingan itu berhenti pada tahun 2012 kerana ada isu-isu yang mungkin tak dapat diselesaikan. Oleh itu kita jumpa semula secara rasmi supaya kita buat satu lagi rundingan. Sama ada boleh selesai atau tidak, kita belum tahu lagi. Tapi kita tak akan tahu unless we start the rundingan. So kita dah buat scoping di mana kita kata okey, ni kita boleh, yang itu tak boleh. So kalau yang tak boleh tu, jom kita runding. Dia kata okey. Tapi sebelum kita boleh runding, kerana Kabinet pada tahun 2012, Jemaah Menteri 2012 dah berhenti, kita kena pergi balik ke Jemaah Menteri untuk membenarkan kementerian-kementerian yang berkaitan untuk memulakan semula rundingan dengan EU. Tapi kita tak tahulah sama ada berjaya atau tidak. Di Asia Tenggara ni hanya 2 negara setakat ini yang telah mengutamatkan perjanjian bersama EU, perjanjian FTA, iaitu Singapura dan juga Vietnam lah. Kerana dalam semua rundingan FTA ini, it has to be win-win. Kalau kita rasa negara tidak akan dapat the benefit, kita tidak akan teruskan. Kita kena pastikan EU menang, kita pun menang. Kena menang-menang lah. Kalau kita rasa
is unfair, dan kita pun kena agree to disagree dan tidak meneruskan perundingan. Tapi we don't know lah, baru akan mula. Sekarang ni terpulang pada EU. Yang Muhammad Perdana Menteri ada buat lawatan rasmi ke Germany dan sebagainya. Ada banyak permintaan untuk kita memulakan semula. Kita kata okey, kita buat kajian, dan dalam kajian itu okey, memang worth it to restart the negotiation. Sekarang ni kita telah maklumkan kepada EU dan terpulang kepada EU sama ada dia nak memulakan. Kita sekarang we waiting for EU lah. Saya kira antara yang jadi fokus sekiranya kita boleh utamakan ni ialah untuk industri kelapa sawit. Negara sawit bukannya isu yang utama sebenarnya. Ada isu lain, isu yang kita tak boleh terangkan di sini. Tetapi kelapa sawit bukanlah isu yang utama. Bukan. Sebab ada mereka cuba, sebab ada serangan-serangan yang bersifat kononnya untuk, I think we can agree on it. That's why it was the main one. Tapi itu dah saya rasa itu kita boleh address. Tapi ada isu lain pula yang lebih penting lah. Okey, Datuk Seri, kita dah bercakap tadi pertamanya tentang BRICS, kemudian Datuk Seri juga telah berbesar hati, amat bermurah hati berkongsikan tentang keputusan ataupun mungkin pelancangan di antara jemaah kabinet untuk Malaysia, EU dan sebagainya. Tetapi banyak-banyak perjanjian ni Datuk Seri, kadang-kadang ada yang antara dengan ni mungkin tak kena. Jadi kita pula kadang-kadang kita tersepit dan sebagainya. Saya nak tanya Datuk Seri dari soalan yang bersifat peribadi lah Datuk Seri. Macam mana Datuk Seri boleh tidur ke nak fikir semua Datuk Seri? Boleh tidur, tapi memang kita kena make sure that dari segi kepentingan negara tu kita kena dahulukan lah kepentingan negara kita, dan pastikan apa-apa perjanjian yang kita buat dengan negara-negara lain, syarikat-syarikat kita, tak kisahlah syarikat besar sampailah syarikat SME kita, tidak terkesan dengan perjanjian yang kita tandatangani itu. Kita nak market access supaya syarikat-syarikat kita dapat mengekspor, dan pada masa yang sama mereka pun nak benda yang sama. Jadi kita kena pastikan we meet the middle ground. Dan pada masa yang sama untuk negara kita, apa fokus kita? Fokus kita ialah supaya syarikat-syarikat Malaysia itu sendiri dapat mengembang, dan pada masa yang sama bila syarikat lain datang ke Malaysia, dia dapat meningkatkan pendapatan rakyat kita. Bila syarikat kita besar, gaji pun lebih besar. Dan pada masa sama dengan syarikat-syarikat datang ke Malaysia, lebih banyak pekerjaan juga yang dapat dicipta. Oleh itu, pada pendapat saya, kita kena selalu up to date lah dengan apa yang berlaku dalam geopolitik ini. Sekarang ni contohnya peperangan perdagangan lah, trade war di antara China dengan US ni ada cabarannya, dan kita perlu fokus bagaimana negara kita pada masa yang sama dalam challenge ni ada opportunity. Dalam krisis ni mesti ada opportunity, dan kita punya opportunity dalam contoh ini ialah kita nak pelaburan yang ada supply chain yang perlu dia melihat semula dari rangkaian bekalan itu. Dia akan lihat negara mana yang neutral, negara mana yang mempunyai skill set yang diperlukan, industri yang diperlukan, dan dia akan ke sana. Dan contoh yang baik untuk Malaysia ialah sektor E&E lah, contohnya semiconductor. Jadi kita perlu perkukuhkan lagi sektor ini supaya lebih banyak pelaburan masuk ke negara kita. Dulu mungkin tak perlu lihat Malaysia kerana fokusnya ialah China. Tetapi sekarang kerana risiko mungkin tarif yang tinggi dan sebagainya, dia akan terpaksa lihat negara lain, dan dia akan lihat region Asia Tenggara ataupun ASEAN, dan negara mana yang ada pengalaman dalam sektor ini ialah Malaysia, salah satu negara lah selain daripada Singapura. Dan yang paling penting ialah dia mesti menepati aspirasi kita, sebab Datuk Seri pun dah sediakan dokumen yang kata seperti New Industrial Master Plan, NETR dan sebagainya. Jadi semua itu sebenarnya dalam kita nak make sure win-win dengan sebarang perjanjian dengan entiti luar ni, kita harus gain the most benefit lah daripada itu. Yes, it has to be win-win lah. Dia pun kena menang jugalah. Kena menang-menang lah. Baik, Datuk Seri, terima kasih Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, nama yang cukup besar, dan saya kira berbesar hati kerana berkongsikan pertamanya ialah mengenai persepsi tentang BRICS, kemudian tentang EU, Malaysia dan juga EU, dan juga sedikit sebanyak kita lihat bagaimana aspirasi dalam memastikan pelaburan ini bukan semata-mata untuk tarik duit ataupun pelaburan masuk, tetapi ialah memastikan kesejahteraan, menepati aspirasi ekonomi madani. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih.